Biasanya kalau di zon tengah ni, yang paling popular adalah di MITC, Melaka. Jom masuk IPT akan dilaksanakan. Jadi oleh kerana kekangan situasi semasa yang tidak mengizinkan kita melaksanakan Jom Masuk U, untuk melaksanakan Jom Masuk U, maka bahagian BPKP JPT telah pun menyediakan satu inisiatif ataupun platform kepada semua universiti untuk membuat promosi ataupun melaksanakan program Jom Masuk U secara dalam talian. Jadi terima kasih kepada BPKP kerana memberi peluang kepada UTM untuk mempromosikan program-program yang ditawarkan untuk sesi 2021-2022. Saya dipahamkan bahawa JPT akan mengeluarkan exact tarikh ataupun tarikh yang sebenar berkenaan dengan bilakah nombor PIN boleh dibeli untuk memohon melalui online. Okey. Dalam taklimat saya ini, saya akan pecahkan kepada beberapa slot, iaitu yang pertama berkenaan dengan UTM itu sendiri. Kita akan mengenali UTM dengan lebih lanjut. Kepada mereka-mereka yang belum mengenali UTM, kita akan saya akan cuba menerangkan apa itu UTM dan apakah keunikan UTM untuk menjadi pilihan pemohon di luar sana. Apakah kursus-kursus yang ditawarkan dan apakah syarat-syarat kelayakan masuk yang diperlukan untuk pelajar-pelajar memohon. Okey, sebelum saya meneruskan peneranggan ini, saya rasa saya nak share video korporat yang telah disediakan oleh pejabat korporat UTM kenaan dengan UTM kejap.
Okey, begitulah video korporat yang telah pun disediakan oleh pejabat korporat UTM. Telah pun menggambarkan secara ringkas ataupun secara sedikit berkenaan dengan kewujudan UTM di Malaysia yang terletak di negeri Melaka. Jadi saya akan bersama dengan anda untuk slide Okey. Okey, terima kasih. Ini adalah gambaran UTM daripada atas. Sekali kilas secantik mata memandang, cantik, di tengahnya ada tasik dan dikelilingi oleh kehijauan. Dulu UTM dikenali sebagai Kolej Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Teknikal Kebangsaan Malaysia, yakni KUTKM, yang ditubuhkan pada Disember 2000, bertukar dinamakan semula menjadi Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada tahun 2007. KUTKM asalnya Kolej Universiti Teknikal, kita mengekalkan teknikal untuk menjadikan Universiti Teknikal Malaysia Melaka adalah Universiti Teknikal pertama di Malaysia dan salah satu daripada Universiti MTun di Malaysia yang mana rakan MTun kami adalah berada di Johor, Pahang dan Perlis. UTM adalah universiti ke-14 daripada 20 UA yang dibangunkan di tanah berkeluasan 700 hektar lebih di Durian Tunggal, Melaka. Ianya tidak jauh daripada exit Tol Melaka, yang ini Tol Air Keroh, lebih kurang dalam 2 kilometer ataupun lebih sedikit daripada tol akan menuju ke kampus induk UTM di Durian Tunggal. Lokasi ini adalah 130 km terletak daripada Kuala Lumpur. Dia punya jarak dengan Kuala Lumpur adalah lebih kurang dalam 130 km sahaja, tak jauh. Dan Melaka adalah salah satu daripada negeri pelancongan yang menjadi tumpuan setiap hari Minggu kepada warga Malaysia untuk datang ke Melaka. Kita beroperasi melalui 2 kampus, iaitu kampus industri dan kampus induk. Kampus industri terletak di Air Keroh, manakala kampus induk terletak di Durian Tunggal dan terletak tidak jauh daripada Bandar Melaka dan pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Okey, ini adalah satu view lagi ataupun panorama yang diambil daripada atas. Kelihatan agak penuh dekat sini. Ini adalah kampus induk di Durian Tunggal. Okey, ini adalah gambaran untuk Kolej Kediaman yang kita namakan Kolej Kediaman Satria, yang menempatkan 5 blok penempatan dan setiap blok boleh menempatkan 1,000 pelajar. Dan pelajar-pelajar tahun 1 dan tahun 2 akan disediakan asrama, manakala pelajar tahun 3 dan tahun 4 merujuk kepada keperluan dan pertimbangan daripada pejabat ahli ehwal pelajar. Okey, kita masuk ke dalam UTM. UTM telah pun meletakkan tunai sebagai konsep
pentadbiran kita, yakni Teknologi University Advancing Industries, dan konsep kita adalah a university that produce higher skills, technologies and enhance invention impacting industry and society, yakni universiti yang menghasilkan tenaga mahir, ahli teknologis dan meningkatkan penemuan sehingga memberi kesan kepada industri dan masyarakat. Berdasarkan kepada konsep ini, UTM telah pun menetapkan untuk mengendalikan 100 program yang telah pun didukung oleh 8 buah fakulti, yang mana daripada 100 program tersebut adalah 13 PhD, 43 Master, 39 Bachelor dan 5 Diploma. Dan kita UTM punya enrollment pelajar UTM adalah lebih 12,000, manakala international student ataupun pelajar antarabangsa adalah seramai 800 lebih. Jadi niche area di UTM dari segi research adalah Advanced Manufacturing and Computing Technology, dan dia ada 6 center of excellence. Jadi untuk student development, 93% graduate employability ataupun kebolehpasaran graduan melalui kajian yang telah pun dilakukan pada tahun 2019. Sehingga 2019 melalui convocation yang pertama pada tahun 2005, UTM telah pun mengeluarkan graduan seramai 29,400 lebih, dan professional certification Microsoft Data Science, Cisco, Oracle, Lean Six Sigma dan lain-lain. UTM juga mengadakan industrial engagement yang lebih daripada 100 industry partners, industry lab seperti Samsung IoT, ST IoT Academy, Cisco Academy, Microsoft IT Academy, Oracle Academy. So active alumni dan community program. Kekuatan sumber manusia yang berada di UTM untuk mendukung gagasan dan wawasan UTM adalah seramai 2,043 orang yang terdiri daripada 874 staf akademik, 1,169 staf pentadbiran termasuk pengurusan profesional dan sokongan, 326 adalah profesional certified staff, dan 57.8% staf akademik adalah mempunyai PhD, dan beberapa staf non-akademik telah pun juga mempunyai PhD. Academic appointment as expert and consultant, OIC certificate, blockchain, technology, CTFL, certification dan lain-lain. Untuk akademik program yang dilaksanakan UTM, seperti mana yang dijelaskan tadi, kita mempunyai 100 program yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar untuk program PhD, Master, Bachelor dan Diploma. Saya ingin sentuh di sini, ingin menekankan bahawa 39 Bachelor adalah terdiri daripada 8 program engineering, 7 program ICT, 8 program teknologi, 14 teknologi kejuruteraan dan 4 teknologi pengurusan teknologi. Manakala 5 program diploma yang terdiri pada 4 daripada diploma kejuruteraan dan 1 adalah diploma teknologi maklumat ataupun ICT. Student enrollment, jumlah enrollment pelajar adalah 12,753 yang terbahagi kepada engineering doctorate 24 orang, PhD 761, Master 704, manakala Bachelor 9,830 dan Diploma 1,434. Ini adalah kebolehpasaran graduan 6 bulan selepas convocation dilaksanakan. UTM mencapai 93.5%, yakni top 3 among Malaysian Public University 2018.
Jadi ianya meningkat daripada tahun 2018 dan peningkatan berlaku pada tahun 2019. Ini menunjukkan UTM semakin digemari oleh warga Malaysia dan warga antarabangsa. Peningkatan ini adalah komitmen yang cukup tinggi dan jitu daripada pensyarah-pensyarah dan staf UTM yang telah pun mendukung PNP yang dilaksanakan di UTM. UTM juga telah pun membuat kolaborasi antarabangsa, di antaranya lebih daripada 50 active strategic collaboration, yakni bersama dengan United States of America, United Kingdom, France, Germany, Turkey, Saudi Arabia, China, Republic of Korea, Japan, Taiwan, Thailand, India, Bangladesh, dan yang paling ramai, yang paling banyak kolaborasi yang dijalin adalah bersama dengan Indonesia, yakni jiran tetangga kita. Daripada kolaborasi ini akan mewujudkan kerjasama di antara pensyarah, mungkin akan melaksanakan research bersama dan juga mobility, memberi ruang kepada pelajar-pelajar melaksanakan mobility di negara-negara yang membuat kerjasama dengan UTM. UTM juga menjalin kerjasama dengan industri. Lebih daripada 100 industri menjalinkan kerjasama dengan UTM, dan kerjasama ini memberikan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar untuk melaksanakan latihan industri ataupun intern. Pelajar-pelajar, peluang-peluang kerja kepada pelajar untuk bekerja di industri-industri yang menjalinkan kerjasama dengan UTM. Okey, aktiviti industri partner, kita ada Industri Academy, Oracle Academy, Cisco Academy dan Samsung IoT Academy, dan Industry Lab kita ada Cyber Security, STM IoT Lab, dan kita juga ada Industry Research Grant bersama dengan Linux, Huawei, Plus, Cetera dan macam-macam dan lain-lain, yang total research grant yang diterima adalah 2.35 juta. Okey, seterusnya saya akan berkongsi dengan anda semua kenaan dengan aktiviti akademik di UTM, yang mana UTM mempunyai 8 fakulti dan 3 academic center, iaitu yang pertama Faculty of Electronic and Computer Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Manufacturing Engineering, Faculty of Information and Communication Technology, Faculty of Technology Management and Entrepreneurship, Faculty of Electrical and Electronic Engineering Technology, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering Technology. So ada 3 center dekat sini, ini Center of Graduate Studies, Center of Language Learning, Institute of Technology Management and Entrepreneurship. Okey, saya ingin berkongsi di sini berkenaan dengan tuah ataupun ciri-ciri mahasiswa UTM yang akan dilahirkan di UTM. Kalau dilihat catatan di situ, tuah UTM harus percaya kepada keupayaan diri, meneroka ilmu demi dunia sejagat, memanusiakan teknologi agar dapat diadaptasi ke arah kebaikan, mengangkat adab sebagai insan yang berilmu, seperti pahlawan mengatur langkah ke medan perang, tangkas dan penuh hikmah. Untuk makluman penonton di luar sana ataupun pendengar di luar sana, bakal-bakal pelajar UTM di sana dan ibu bapa, saya kongsikan di sini bahawa ciri-ciri mahasiswa UTM
adalah tangkas, unggul, adaptif dan holistik adalah satu keunikan dan jenama untuk pelajar UTM. Tuah UTM merupakan representasi kepada ciri-ciri dan juga atribut mahasiswa UTM yang ingin dilahirkan, iaitu tangkas, unggul, adaptif dan holistik. Nilai-nilai ini akan diterapkan kepada semua pelajar UTM. Seterusnya menjadi satu keunikan, iaitu semua pelajar UTM yang bertuah adalah tuah. Semangat dan nilai tuah ini merentasi jantina, bangsa, agama dan latar belakang yang berbeza. Tuah UTM bukanlah bermakna mahasiswa dan mahasiswi harus ke gelanggang perang dan bermain senjata, tetapi mereka perlu meningkatkan keupayaan diri agar dapat memahirkan diri di dalam bidang masing-masing, sama ada bidang kejuruteraan dan teknologi, termasuklah kepimpinan, sukan, inovasi, muzik dan seni budaya, sukarelawan, keusahawanan, kerohanian dan lain-lain lagi. Dengan sentiasa untuk menerka ilmu demi dunia sejagat, Tuah UTM akan berusaha memanusiakan teknologi agar dapat diadaptasi ke arah kebaikan, seterusnya mengangkat adab sebagai insan yang berilmu. Kalau lihat dekat situ, tuah bermaksud tangkas, unggul, adaptif dan holistik. Kita kupas satu persatu. Tangkas bermaksud tuah UTM perlu tangkas dalam menguasai teknologi, kemahiran teknikal, takbir urus serta menjadi usahawan dan teknokrat yang hebat. Sebenarnya UTM sentiasa merintis, sentiasa meneraju. Always a pioneer, always ahead. Di dalam dunia yang sering mencabar dan sering berubah mengikut perubahan semasa, para pelajar UTM harus bertindak segera dengan bijak, efisien dan tepat. Ini akan membentuk mereka sebagai insan yang fleksibel, forward thinking dan bersedia untuk menerima perubahan. Unggul pula membawa maksud merangkumi peribadi kesetiaan, integriti dan kepimpinan yang berwibawa. Di dalam usaha mendapatkan kecemerlangan di dalam bidang akademik dan kokurikulum, Tuah UTM seharusnya mengangkat adab sahsiah dan akhlak yang terpuji seperti resmi padi, semakin berisi semakin duduk ke bumi. Ini akan mendidik agar pelajar UTM menjadi insan yang profesional, beretika dan bersifat ihsan. Oleh demikian, Tuah UTM akan berusaha untuk memperkasa iman dan mengagungkan Tuhan sebagai pencipta. Adaptif pula merujuk kepada kesediaan graduan UTM menyesuaikan diri terhadap persekitaran yang dinamik, baik di peringkat industri, masyarakat dan global. Graduan UTM seharusnya bijak mentransformasikan diri di peringkat negara dan antarabangsa. Biarpun teknologi semakin maju dan berubah, namun Tuah UTM mampu mengadaptasi teknologi dan menyeimbangkannya dengan nilai kemanusiaan melalui adab dan akhlak yang baik. So yang terakhir, panelis, holistik yang membentuk citra mahasiswa UTM yang cukup mampan dan bersepadu, seimbang dengan kemahiran teknikal serta sosial dan seterusnya melahirkan insan tuah yang profesional, beretika, ihsan dan daya juang yang tinggi. Dengan semangat tuah ini, pelajar UTM akan terus maju ke hadapan dan mengatur langkah ke medan perang laksana seorang pahlawan tangkas dan penuh hikmah. Okey, aktiviti pelajar untuk membentuk tuah. Beberapa aktiviti pelajar disusun melalui kelab dan persatuan pelajar. Setakat hari ini, kelab dan persatuan pelajar yang terdapat di UTM lebih kurang 89. Yang mana 9 adalah kelab daripada fakulti, 27 kelab sukan, 7 kelab kolej kediaman, 3 badan beruniform, Suksis, Palapis dan Sispa, dan 43 adalah kelab persatuan dan sekretariat. Pelajar-pelajar akan melaksanakan aktiviti-aktiviti melalui kelab-kelab persatuan yang terdapat di UTM. Okey, ini adalah tuah UTM yang mana pihak syarikat
merasa berterima kasih kepada UTM kerana melahirkan pelajar yang boleh menyesuaikan diri di tempat kerja seperti mana yang diharapkan oleh majikan. Okey. Why UTM? Kenapa pilih UTM? Kenapa kita perlu pilih UTM? Okey. Program perintis dengan industri yang strategik, sesi pendedahan pelajar terhadap keperluan industri, peningkatan kualiti berterusan melalui pemeriksaan luar dan IP dalaman, berorientasikan industri dengan sesi makmal berteknologi tinggi, ada pertandingan inovasi untuk pelajar, memberi ruang kepada pelajar untuk lebih kreatif dan inovatif, jurutera pensyarah pengajar dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam industri, nisbah yang seimbang di antara jurutera dan pelajar, pensyarah dan jurutera dan pelajar. Nisbah dia yang seimbang, so program yang diperakui oleh badan akreditasi. Peluang menjalani program mobility latihan industri di luar negara, ini akan saya jelaskan nanti, dilengkapi sepenuhnya dengan makmal penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran. Graduan sangat mudah dipasarkan dan memegang pelbagai jawatan sama ada di NCC awam ataupun agensi swasta. Graduan diambil bekerja di banyak sektor industri yang merangkumi pelbagai persekitaran kerja. Seperti mana saya maklumkan awal tadi, kita punya kebolehpasaran graduan adalah 93% lebih. So, kita ada teaching factory. Teaching factory dibangun untuk menyediakan simulasi persekitaran sebenar, pengeluaran dan perkhidmatan dalam amalan industri seharian. Jadi teaching factory adalah konsep pembelajaran berasaskan industri, yakni produk dan perkhidmatan, melalui sinergi universiti dan industri untuk menghasilkan graduan yang kompeten dan memenuhi keperluan pasaran semasa. Teaching factory juga menyediakan suasana persekitaran pembelajaran industri di dalam kampus. Untuk dilalui sendiri oleh pelajar, teaching factory juga dijadikan tempat untuk pelajar menjalani latihan industri. So, teaching factory di UTM menyediakan simulasi persekitaran sebenar, pengeluaran dan perkhidmatan dalam amalan industri seharian. Jadi, objektif kilang pengajaran ataupun teaching factory ini memberi perkhidmatan kejuruteraan, teknologi, pendidikan dan promosi dalam bidang teknologi pembuatan dan pengkomputeran lanjutan kepada industri dan masyarakat. Objektif yang seterusnya adalah untuk menyediakan kemudahan latihan yang komprehensif dan bersepadu kepada pelajar, sarjana dan pasca siswa UTM untuk pelbagai proses pengeluaran produk. Yang ketiga, untuk menyediakan platform latihan dan teknologi pembuatan dan pengkomputeran lanjutan di UTM. Dan terakhir, menjadikan pusat rujukan yang sangat baik dalam bidang teknologi pembuatan dan pengkomputeran lanjutan di dalam negara. Ini adalah teaching factory yang ada di UTM. Yang kedua, mobility pelajar. Mobility pelajar bagi pelajar yang berniat untuk merasai pengalaman belajar di universiti asing di luar negara, UTM menawarkan peluang kepada pelajar-pelajar program ijazah sarjana muda untuk menjalani 1 semester penuh pengajaran di beberapa universiti ataupun IPT di dalam atau luar negara yang terpilih di bawah program mobility pelajar dan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh UTM. Melalui program mobility berkredit, tempoh pengajian dan kredit mata pelajaran yang telah lulus boleh dikira sebagai memenuhi syarat dan keperluan khusus pengajian di UTM di samping pelajar dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran di tempat yang lain. Di antara universiti ataupun IPT yang telah mengadakan kerjasama mobility dengan UTM adalah Universiti France, Indonesia, Hanover University di Jerman. Kalau di dalam negara adalah Universiti UTHM, UMP, USM, dari Korea Selatan, di Indonesia ada beberapa tempat di Indonesia dan di Turki. Selain daripada itu, UTM juga menghantar dan menerima pelajar mengikuti program mobility tanpa kredit.
ke atau dari beberapa buah universiti seperti di Indonesia, Korea Selatan, France, Indonesia, Jepun, Turki, Korea Selatan dan Jerman serta Turki, Istanbul. Okey, persijilan profesional. Inilah keseluruhan UTM yang ketiga. Persijilan profesional adalah satu program yang memberikan pelajar ijazah sarjana muda nilai tambah dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kursus ini akan merekreasakan jati diri graduan dalam bidang teknikal yang mana berupaya menguasai teknik dan kaedah dalam pelbagai bidang secara hands-on. Kursus persijilan profesional ini merupakan kursus yang dipilih oleh pelajar bersesuaian dengan minat masing-masing dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelajar dalam bidang teknikal. Kursus ini diwajibkan kepada pelajar selari dengan sasaran universiti untuk inisiatif satu pelajar, satu sijil profesional. Objektif dia adalah untuk meningkatkan kompetensi pelajar dalam kemahiran yang relevan kepada kerjaya pelajar, membolehkan pelajar mempunyai daya saing yang tinggi dalam mendapatkan pekerjaan selepas bergraduat dan menyokong inisiatif universiti dalam melahirkan graduan yang holistik dan seimbang. Okey. Keistimewaan yang keempat adalah dual degree ataupun double degree. UTM menawarkan double degree bersama rakan kerjasama iaitu Hannover University of Applied Science and Art di Germany. UTM menghantar pelajar ke UTM ke Jerman ataupun menerima pelajar Jerman datang ke UTM. So, keunikan dan kelebihan program double degree adalah dianugerahkan 2 degree ijazah, dianugerahkan 2 ijazah iaitu oleh UTM dan rakan kerjasama. Pendidikan berorientasikan praktikal, tenaga pengajar yang mempunyai pengalaman industri, pendedahan pengajaran dan pembelajaran dan budaya negara rakan kerjasama. Okey. Seterusnya kita masuk kepada program yang ditawarkan di UTM. UTM menawarkan 5 program diploma dan 39 program ijazah sarjana muda untuk sesi akademik 2021-2022. Permohonan perlu dilakukan melalui UPU online yang sedang dibuka sekarang dan ditutup pada Mac 31 Mac 2021. Sekarang sedang berjalan. Untuk mengetahui bilakah pembelian unit ID boleh dibuat di bank-bank yang telah pun dilantik oleh kementerian, sila berhubung terus dengan BPKP JPT. Senarai nama fakulti dan kursus yang ditawarkan di UTM adalah seperti berikut. Di Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, program yang ditawarkan adalah ijazah sarjana muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian, sarjana muda Kejuruteraan Komputer dengan kepujian, dan diploma Kejuruteraan Elektronik. Di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, 2 program degree dan 1 program diploma ditawarkan. Yang ini ijazah sarjana muda Kejuruteraan Mekatronik dan ijazah sarjana muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian dan diploma Kejuruteraan Elektrik. Manakala di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, 2 program ijazah sarjana muda Mekanikal dengan kepujian, ijazah sarjana muda Kejuruteraan Otomotif dengan kepujian dan diploma Kejuruteraan Mekanikal, dan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, ijazah sarjana muda Kejuruteraan Pembuatan dengan kepujian, ijazah sarjana muda Industri dengan kepujian, dan diploma Kejuruteraan Pembuatan. Dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ada 7 program ijazah sarjana muda dan 1 program diploma. Rangkaian komputer, pengurusan pengalaman data, kepintaran buatan, media interaktif, pembangunan perisian, keselamatan komputer, teknologi permainan, dan diploma teknologi maklumat dan komunikasi. Di Fakulti Teknologi Pengurusan Teknologi, dan Teknologi Usahawanan, ditawarkan 4 program ijazah, iaitu Teknologi Usahawan dengan kepujian, pengurusan teknologi, inovasi teknologi,
pemasaran teknologi tinggi dan pengurusan rantaian bekalan dan logistik. Manakala di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik terdapat 7 program degree teknologi kejuruteraan dan 2 program teknologi, yakni teknologi otomasi elektronik dan teknologi penyelenggaraan sistem elektrik. Ini dibuka kepada pelajar-pelajar TVET ataupun pelajar-pelajar daripada lepasan DVM. Manakala sarjana muda teknologi dibuka kepada pelajar-pelajar lepasan pelajar-pelajar daripada STPM, matrik dan saraf. Nanti saya akan terangkan mengenai syarat dengan kelayakan masuk dia. Okey, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan FTKMP ada 5 program teknologi dan 6 program 5 teknologi kejuruteraan dan 6 program teknologi. Ini teknologi otomotif, sistem penyejuk dan penyaman udara, teknologi penyelenggaraan, proses dan teknologi reka bentuk produk. Manakala program teknologi adalah kejuruteraan mekanikal, teknologi kejuruteraan pembuatan, teknologi pemesin industri, teknologi kimpalan, teknologi automotif, teknologi penyejuk dan penyaman udara. Ini terbuka kepada pelajar DBM. Okey, syarat am program diploma dan ijazah sarjana muda. Syarat am lepasan SPM, yakni program diploma, terbuka kepada warga negara Malaysia. Tu saya nak tekankan dekat situ, warga negara Malaysia. Ini adalah khusus program diploma ini untuk warga negara. Bukan warga negara tidak boleh memohon. Yang kedua, lulus peperiksaan sijil pelajaran Malaysia atau STARAF dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian grade C termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah, yakni SPM 2013 dan ke atas dalam peperiksaan SPM. Okey, kita lihat dekat sini sekurang-kurangnya grade C. Tetapi prinsip pemilihan adalah the higher the better. Maksudnya A lagi bagus daripada C walaupun kita letakkan sekurang-kurangnya mendapat grade C. Itu adalah prinsip pemilihan yang dilakukan melalui sistem UPU. C adalah yang paling asas. Kalau anda dapat B, anda dapat A, lagi bagus. Okey. Dan sarana program sila layari pautan seperti yang tertera di bawah. Dan pemilihan juga berdasarkan kepada merit. Merit dikira gabungan antara akademik dan kurikulum. 90 markah akademik dan 10 markah kurikulum. Okey, itu adalah prinsip pemilihan berdasarkan merit yang dilaksanakan melalui sistem UPU yang dikendalikan oleh BPKP GPT. Dan semua IPT termasuk politeknik dan komuniti akan bermusyawarat bersama serta matrikulasi. Okey, seterusnya syarat am lepasan STPM STARAP yakni untuk program ijazah sarjana muda. Okey, lulus sijil pelajaran Malaysia SPM atau STARAP dengan mendapat kepujian grade C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia atau kepujian grade C Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia kertas Julai dan lulus mata pelajaran sejarah SPM 2013 dan ke atas dalam peperiksaan SPM dan lulus peperiksaan singgir tinggi persekolahan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya grade C ataupun PNGK 2.0 mata pelajaran pengajian am, grade C atau 2.0 dalam 2 mata pelajaran lain dan mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, walaupun kita meletakkan dekat sini sekurang-kurangnya PNGK 2.0 ataupun grade C dalam mata pelajaran pengajian am dan 2 mata pelajaran lain, tetapi kena rujuk juga dengan syarat khas universiti
yang boleh dilihat di pautan seperti tertera di bawah. Syarat am adalah syarat minima untuk kemasukan calon untuk layak calon memohon. Okey. Syarat am adalah syarat minima untuk membolehkan calon layak memohon. Okey. Saya ulang sekali lagi, syarat am adalah syarat minima yang melayakkan untuk calon memohon. Prinsip pemilihan adalah berdasarkan kepada merit dan the higher the better. Dekat situ the higher the better. Lagi tinggi lagi bagus. Peluang semakin cerahlah tinggi. Okey. Dan setiap program dia ada syarat khas dia. So rujuk kepada syarat khas program yang boleh dilayari di link seperti mana yang tertera di bawah itu. Okey, lepasan matrikulasi untuk program ijazah sarjana muda. Lulus sijil pelajaran Malaysia setara dengan mendapat kebujian C dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia atau kebujian grade C Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia, Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran sejarah dalam peperiksaan SPM dan lulus matrikulasi KPM, Asasi Sains UM, Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Ini adalah asas membolehkan syarat minima untuk membolehkan pelajar lepasan matrikulasi KPM, Asasi Sains UM dan Asasi Sains UiTM untuk membuat permohonan dan mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam MUET. Kita tidak lagi menetapkan syarat MUET untuk bergraduat. Kita UTM dah letakkan sekarang syarat kemasukan itulah syarat untuk graduat. Jadi kalau dulu pernah kita letakkan kita mensyaratkan MUET untuk syarat bergraduat, tetapi sekarang tidak ditetapkan MUET sebagai syarat bergraduat. Okey, untuk syarat khas program lepasan matrikulasi, sila layari pautan seperti mana yang tertera di bawah. Sebab dia banyak di antara program-program yang ditawarkan, dia ada berbeza sedikit tentang CGPA, keperluan CGPA yang diperlukan. Walaupun di sini tertulis PNGK 2.0, tetapi apabila anda masuk ke syarat khas, mungkin ada program yang memerlukan PNGK lebih tinggi daripada minima syarat yang diterangkan di sini. Ini adalah syarat am lepasan matrikulasi. Untuk lepasan diploma, okey, saya nak terangkan dekat sini bahawa keistimewaan untuk lepasan diploma UTM berbanding dengan lepasan diploma bukan UTM adalah berbeza. Untuk lepasan UTM, CGPA yang diperlukan adalah 2.75, manakala bukan lepasan UTM, CGPA yang diperlukan adalah 3.00 dan ke atas. Untuk lepasan diploma, sijil pelajaran Malaysia, lulus sijil pelajaran Malaysia dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran sejarah SPM 2013 dan ke atas dalam peperiksaan SPM dan memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senate University dan mendapat sekurang-kurangnya band 2 dalam Malaysian University English Test ataupun yang dimuat. Dan syarat khas program, sila layari pautan yang tertera di bawah. Okey, syarat kelayakan masuk ke program Sarjana Muda Teknologi yakni lepasan DVM, DKM dan DLKM. Yang mana saya jelaskan tadi di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan Elektrik terdapat 7 teknologi kejuruteraan, manakala terdapat 2 program teknologi yang ditawarkan di fakulti berkenaan, manakala di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan terdapat 7 program teknologi kejuruteraan
dan 4 program teknologi. Untuk syarat kemasukan ke program sarjana muda teknologi, memiliki kelulusan Diploma Kemahiran Malaysia DKM atau Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM atau Diploma Vocational Malaysia yang diiktiraf taraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau tahap 1 dalam MUEM. Nampak tak dekat sini? Untuk lepasan program DBM, DKM dan DLKM, kita tidak melihat SPM. Nampak tak? Dalam yang lain tadi, kita lihat SPM. Untuk 6 program, lepasan untuk program teknologi, kita tengok diploma sahaja. Kita tak tengok SPM dia. Yang ini, diploma yang saya terangkan tadi adalah daripada fakulti Untuk program teknologi, kita ada teknologi otomasi dan teknologi penyelenggaraan elektrik. Ini kita tak tengok dia punya SPM lah. Kita terus tengok kepada diploma yang diperolehi. Dekat sini. Manakala teknologi otomotif dan teknologi kimpalan serta penyaman udara, kita tak tengok SPM dia. Ini untuk 6 program teknologi. Yang ini di bawah TVET. Sebab menurut kajian berdasarkan pengesahan graduan TVET Malaysia, permintaan majikan untuk graduan TVET adalah lebih tinggi, yakni 98% berbanding dengan graduan universiti hanya sebanyak. Jadi kita UTM telah pun menyediakan TVET tinggi untuk 6 program ini. Untuk syarat khas program, sila layari pautan seperti mana di bawah. Untuk seterusnya, tempoh pengajian minima dan maksimum. Untuk program diploma, tempoh pengajian minima adalah ataupun lazim adalah 6 semester, ini 3 tahun. Tempoh pengajian maksimum adalah 10 semester ataupun 5 tahun. Untuk ijazah sarjana muda kejuruteraan, tempoh lazim adalah 8 semester ataupun 4 tahun. Manakala tempoh pengajian maksimum adalah 12 semester ataupun 6 tahun. Tetapi agak berbeza dekat sini dengan sains komputer dan teknologi maklumat. Tempoh pengajian lazim adalah 7 semester ataupun 3 tahun setengah dan tempoh pengajian maksimum adalah 11 semester ataupun 5 tahun setengah. Manakala pengurusan teknologi dan teknosawanan dia 8 semester ataupun 4 tahun, itu lazim ataupun minimum, dan maksimum adalah 12 semester ataupun 6 tahun. Begitu juga dengan ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan dan juga ijazah sarjana muda teknologi. Dia 8 semester ataupun 4 tahun. Yang ni 12 semester. Itu yang ni tempoh pengajian maksimum 12 semester ataupun 6 tahun. Untuk teknologi 7 sem ataupun 3 tahun setengah. Beasiswa dan pinjaman pengajian. Sebenarnya UTM untuk pengetahuan tidak menyediakan beasiswa kepada pelajarnya. Walau bagaimanapun,
pelajar dibenarkan memohon beasiswa dari mahasiswa, pinjaman atau lain bantuan keuangan dari badan-badan penganjur lan layak dipohon. Syarat dan peraturan penaja dan pinjaman adalah tertakluk kepada pihak yang berkenaan. Terdapat penaja yang boleh membiayai pengajian pelajar di UTM, antaranya adalah seperti berikut. Yang paling besar sekali yang memberikan pinjaman untuk pelajar adalah PT-PTN. Bila permohonan anda PT-PTN berjaya, biasanya PT-PTN akan memberikan bayaran pendahuluan sebanyak 1,500 kalau tak silap saya lah, untuk membolehkan anda membuat perbelanjaan awal persiapan masuk ke universiti. Dan agensi kerajaan yang lain yang memberikan pinjaman ataupun pembiayaan pelajaran adalah seperti mana yang tertera di bawah. Okey, Angkatan Tentera, KPM, Belia dan Sukan. Jadi pelajar-pelajar perlu memohon, perlu memohon, bukan UTM yang mohonkan, perlu memohon, dan permohonan akan diproses oleh agensi-agensi berkenaan sama ada anda layak ataupun tidak. Okey, agensi kerajaan negeri dan sektor korporat swasta ada juga membagikan beasiswa atau pinjaman pengajian untuk pelajar-pelajar yang melanjutkan pengajian ke IPT. Okey, boleh dikatakan semua negeri ada memberikan, yayasan-yayasan negeri ada memberikan pinjaman ataupun beasiswa. Kalau PT-PTN, saya nak maklumkan, dia ada syarat. Sekiranya anda mendapat ijazah kelas pertama ataupun CGPA yang tertentu yang ditetapkan oleh PT-PTN, maka pinjaman akan menjadi beasiswa. Ianya tertakluk kepada syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh PT-PTN. Okey, seterusnya peluang kerjaya yang boleh diceburi selepas menamatkan pengajian. Sebenarnya setiap universiti telah pun diminta oleh BPKP JPT untuk update status terkini peluang kerjaya yang boleh diceburi selepas menamatkan pengajian di e-pocket UPU. Boleh dilayari sana, tetapi boleh juga saya kongsikan di sini peluang kerjaya yang boleh diceburi selepas menamatkan pengajian, yakni mereka-mereka daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. Di situ tadi ada 2 program. Jadi ini adalah agensi-agensi ataupun peluang-peluang pekerjaan di industri telekomunikasi, elektronik, pertahanan, sekunder dan servis, dan beberapa lagi boleh memohon di sini. Untuk makluman semua, saya nak jelaskan di sini, universiti adalah gedung ilmu, menyediakan ilmu untuk semua pelajar mendepani peluang pekerjaan. Anda haruslah menyediakan nilai tambah yang sewajarnya kepada diri sendiri berbanding dengan orang lain. Sebab kalau difikirkan balik, setiap pelajar universiti keluar dengan diploma atau degree masing-masing, maka semua adalah sama. Bagaimana untuk anda menjadi lebih ataupun ada nilai tambah kepada anda, seperti mana saya jelaskan tadi, UTM telah mengadakan sijil profesional, UTM mengadakan double degree, UTM melaksanakan program mobility, UTM mengadakan teaching factory, yang mana knowledge yang anda dapat adalah lebih hands-on ataupun lebih technical berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Terutamanya hasrat UTM untuk melaksanakan satu pelajar, satu sijil profesional adalah inisiatif yang sangat baik untuk menjadikan nilai tambah kepada graduan UTM untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Bagi Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan ini adalah peluang-peluang pekerjaan yang boleh diceburi di luar sana.
Banyak dekat situ ya, sistem firma berkait. Ini sebahagian ya, sebahagian. Kalau nak disenaraikan, banyak slide yang akan di-share dekat sini. Ini hanya sebahagian. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh masuk ke laman UPU Pocket. Dekat situ, pilih universiti dan pilih program ataupun pilih, saya rasa disenaraikan mengikut program. Contohnya kalau misalnya program kejuruteraan mekatronik, apakah peluang pekerjaan yang sepatutnya anda boleh ceburi. Untuk Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, peluang pekerjaan apabila anda menamatkan pengajian di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, ini adalah agensi-agensi atau kerja-kerja yang boleh anda dapat setelah anda menamatkan pengajian di UTM. Untuk Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, ini untuk kejuruteraan pembuatan, ini ada sebahagian kecil, banyak lagi yang boleh anda ceburi. Anda juga boleh menjadi guru, tenaga pengajar, anda boleh jadi businessman, anda boleh bekerja sendiri, anda boleh bekerja di NGO dan macam-macam lagi. Ini sebahagian saya saja nak berkongsi. Ini adalah lepasan daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Peluang pekerjaan yang boleh diceburi adalah jurutera perisian, juruanalisa sistem, pengurus pangkalan data, pembangunan infotainment, edutainment, tadbir pangkalan data dan pegawai sistem maklumat, sama ada di swasta ataupun di kerajaan. Banyak. Untuk menentukan anda sebagai pilihan majikan, selain daripada kelulusan akademik yang anda peroleh, anda perlulah membuat nilai tambah pada diri anda, seperti kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bahasa, terutamanya bahasa Inggeris, penampilan diri. Kalau nak pergi temu duga tu, perlulah kemas dan rapi. Kita letakkan diri kita sebagai majikan untuk menerima pekerja. Kalau misalkan kita pekerja yang datang adalah tidak kemas, biasanya kita pun sendiri tak nak pilih kan. Okey. So, peluang pekerjaan yang boleh diberi selepas mendapat pengajian daripada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknologi Usahawanan. Okey. Banyak lagi sebenarnya, ini sebahagian kecil saja nak share dengan adik-adik. Ini Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Kejuruteraan Elektronik. Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Peluang pekerjaan. Okey, ini kejuruteraan mekanikal dan pembuatan. Okey, program pengajian yang sedang kelayakan akademik boleh rujuk di pautan di bawah untuk mengetahui senarai keseluruhan program pengajian yang ditawarkan UTM dan syarat kelayakan masuk yang ditawarkan UTM. Untuk keterangan lanjut, boleh berhubung dengan bahagian pengurusan akademik pejabat pendaftar Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya 76100 Durian Tunggang Melaka, nombor telefon seperti tertera, ataupun hubungi kami melalui email dpa@utem.edu.my. Okey, mungkin saya akan tengok kepada soalan-soalan ataupun pertanyaan yang dimukakan melalui FB Live ini. Saya rasa di BM Perakaunan, kita tidak ada program perakaunan di sini daripada Cheng Bon Jing. Okey. Okay, ada soalan lain?
Macam ni. Okey. Ada soalan daripada ni? Mungkin saya akan rujuk balik kepada slide. Saya akan tengok balik satu slide tadi. Okey. Share balik tadi. Okay, ada soalan daripada ni? Soalan daripada ni? Penonton ataupun pendengar? Ada soalan tak? Tu ni pasal FID. Okey, kebanyakan bertanya berkenaan dengan nombor PIN ID. Jadi saya memohon kepada tim Cik Wahi, Cik Wahi Nordin, supaya dapat memberikan penjelasan kepada soalan-soalan tersebut, sebab ramai yang tanya berkenaan dengan bila nak beli unit ID, jadi kita tak ada maklumat tu. Mohon rujuk kepada BPKP JPT. Okey, kalau misalnya tak ada apa-apa, mungkin saya boleh mengundurkan diri. Anda boleh mengikuti rakaman FB Live ini di FB BPKP JPT, Kementerian Pengajian Tinggi, pada bila-bila masa anda berkelapangan. Tetapi saya rasa video ni akan di-upload selepas tempoh tertentu untuk membolehkan anda untuk mengikuti rakaman FB Live yang telah pun dilaksanakan tadi. Saya minta maaf sebab di awal saya keluar dan saya bermain dengan slide. Tujuannya adalah untuk membolehkan semua penonton dapat melihat, faham berkenaan dengan apa yang saya terangkan. Jadi saya berharap kepada rakan-rakan ataupun adik-adik di luar sana, sekiranya anda ingin memohon program di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, anda boleh menyemak kelayakan yang anda perolehi, terutamanya kelayakan SPM. Adik-adik yang sedang mengikuti peperiksaan SPM sekarang, kelayakan boleh disemak apakah program-program yang layak adik pohon. Apakah program-program yang layak adik pohon, adik boleh semak dulu. Kalau melalui adik tak semak, kalau nanti adik main mohon saja, tiba-tiba adik tak cukup syarat ataupun tidak layak untuk program tersebut, rugi je. Jadi pilihan dibenarkan adalah 12
di situ dan pilihlah yang mengikut pilihan hati untuk membolehkan anda terpilih. Dan sekiranya anda memilih, anda tik dekat situ sama ada anda setuju ataupun tidak ditawarkan untuk program selain daripada yang anda pilih. Sekiranya anda tanda ataupun tik setuju, maka BPKP JPT boleh menawarkan program kepada anda berdasarkan kepada kelayakan yang anda ada. Sekiranya anda tik tidak setuju, maka BPKP JPT tidak berupaya untuk membantu anda. Sekiranya anda berkelayakan kepada sesuatu program dan program itu mempunyai kekosongan sedangkan merit anda layak untuk program tersebut. Jadi penting dekat sini untuk membenarkan atau tidak membenarkan BPKP JPT menawarkan anda ataupun universiti menawarkan anda. Jadi universiti ataupun JPT akan menawarkan berdasarkan kepada aku janji daripada anda sama ada setuju atau tidak setuju untuk ditawarkan program selain daripada yang anda pohon. Okey. Jadi kita akur dengan keputusan pemohon. Okey. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pertanyaan boleh berhubung atau terus dengan bahagian pengurusan akademik di UTM, masuk website UTM ataupun cari bahagian pengurusan akademik UTM, di situ ada maklumat untuk dihubungi ataupun email bpa@utm.edu.my. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan Universiti Teknikal Malaysia Melaka di Melaka, UTM Melaka UTM dekat belakang ni. Dan sekiranya anda berminat datang ke Melaka, saya amat mengalu-alukan letaklah UTM pilihan pertama berdasarkan kepada pilihan. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa pendaftaran ataupun di masa anda datang ke UTM nanti. Selamat datang ke UTM, kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari jauh adik-adik datang, saya dan rakan di UTM sedia menanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.